الحمد لله القائل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai hidup kita, bahagia di dunia dan di akhirat. Musibah besar yang melanda umat Islam di negeri ini ialah ancaman akidah dan pemikiran. Berbagai jenis kecelaruan didedahkan kepada umat Islam hari ini. Bahkan ada yang menyeliputi pemikirannya dengan Islam, akan tetapi hakikatnya menyimpang jauh dari ajaran Islam sebenarnya. Disebabkan oleh belitan hawa nafsu dan akal yang singkat, lahirlah pemikiran yang ingin membebaskan agama ini dari tafsiran dan kefahaman yang telah diwarisi ulama Islam sejak zaman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Perkara yang mimbar maksudkan di sini ialah usaha untuk mentafsir agama Islam dengan cara pandang yang liberal atau bebas, serta merubah apa yang telah diwarisi oleh ulama terdahulu dengan tafsiran yang menggunakan akal semata-mata, tanpa panduan ulama dan kaedah yang telah digunakan oleh ulama-ulama Islam sejak dahulu hingga kini. Dengan mukaddimah ini, mimbar hari ini akan memperkatakan tentang bahaya pemikiran Islam liberal. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, maksud pemikiran Islam liberal ialah suatu pemikiran yang berupaya membebaskan dan meliberalkan umat Islam dari Islam yang satu yang disepakati dan Islam yang sudah mantap dan kukuh sekian lama. Dalam sejarah Islam, pemikiran sedemikian dahulu dikenal dengan nama golongan Ibahiyun, yang bermaksud golongan yang serba membolehkan apa sahaja, yang haram menjadi halal, yang wajib menjadi tidak wajib lagi. Maka apa nak jadi dengan Islam kalau begini halnya? Zina, arak, judi semua menjadi halal. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, semua tidak lagi wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara ini jelas sesat, bahkan boleh menyebabkan gugurnya iman sekiranya orang tersebut beriktikad dengan perkara yang bercanggah dengan ma huwa ma'lum min ad-din bil-darurah, yakni apa yang diketahui dalam agama secara pasti. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pula lahir pemikiran yang tidak jauh dari golongan Ibahiyun ini, iaitu pemikiran Islam liberal. Ada di antara perjuangan pemikiran ini yang kadang telah melanggar ijma', iaitu konsensus umat Islam. Misalnya dalam hal asas cara penetapan dan penggalian hukum atau dikenal dengan istinbat hukum. Mereka tidak lagi mahu mengikuti manhaj yang telah digariskan oleh imam-imam mujtahid terdahulu, iaitu mengikuti manhaj usul al-fiqh, ulum al-hadith, ulum al-tafsir, kalam dan lain-lain. Justru mereka berkempen untuk mentafsir Al-Quran sebebas-bebasnya. Bahkan kaedah tafsir yang dipegang secara ijma' para ulama juga dibakul sampahkan, dan mereka mengambil penafsiran mengkritik teks hermeneutik yang digunakan dalam memahami kitab Bible. Apa nak jadi
keluarlah pendapat dari mereka seperti anti hadis. Rambut bukan aurat bagi wanita, zina tidak haram kalau suka sama suka, maka hancurlah agama. Modus operandi mereka tidak jauh dengan golongan mazhab tidak bermazhab atau al-mazhabiyah, iaitu modus menjatuhkan kredibiliti dan otoriti ulama-ulama Islam terdahulu. Bagi al-mazhabiyah, mereka selalu mengkritik pendapat dan ijtima' para mazhab terdahulu dengan slogan ulama tidak maksum, boleh salah dan tidak ada dalil atau hadisnya daif lemah. Sedangkan puak Islam liberal pula berani memperolok Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama mujtahid lainnya dan menganggap mereka ketinggalan zaman, tidak relevan dan punca taklid buka. Bahkan kitab sahih Al-Bukhari pula dituduh tidak lagi sahih. Lalu apa yang sahih? Tidak lain hanya pandangan tokoh mereka sahaja gamaknya. Apa yang akan jadi kepada umat Islam di Selangor ini, wahai sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya pendapat ulama diperlekeh, kitab-kitab kuning yang beratus tahun dijadikan sumber hukum, menghasilkan fatwa dan panduan hidup bagi umat Islam, semuanya ditolak dan diperlekeh. Lalu mufti FB dan ulama YouTube yang dijadikan panduan dan sumber hukum. Apakah kebenaran zaman ini diletakkan pada jumlah likes di dalam FB atau membiarkan komen netizen penentu kebenaran sesuatu perkara? Akhirnya ilmu tidak lagi di pondok-pondok sekolah-sekolah, masjid-masjid, universiti. Sebaliknya ilmu dinilai benar melalui media sosial. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri pemikiran Islam liberal juga tersebar melalui gerakan feminisme atau perjuangan hak wanita. Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang tegas memuliakan dan melindungi para wanita. Kedatangan Islam mengharamkan adat jahiliyah yang membunuh anak-anak perempuan Islam, memberi hak kepada pemilikan wanita setelah dibayarkan maharnya. Islam juga memuliakan wanita dengan mewajibkan menutup auratnya. Perkahwinan jahiliyah adalah tanpa batas, tetapi Islam membataskan berpoligami kepada 4 orang sahaja. Akan tetapi yang kita risaukan terhadap puak Islam liberal ini, apabila mereka mula ingin mengubah hukum hakam yang telah pasti dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ada usaha dari mereka untuk menghalalkan perbuatan LGBTQ dan jelas bercanggah di dalam Islam. Lebih bahaya lagi, ada di kalangan mereka yang menganggap kitab-kitab fiqh ulama mazhab 4 adalah disusun oleh ulama-ulama lelaki bersikap patriarki yang menyebarkan segala hukum banyak menjebelahi kaum lelaki. Maka ada dari kalangan mereka ini yang melawan konsensus ulama dengan membuat bid'ah yang keji, seperti membenarkan wanita menjadi imam solat kepada lelaki, bahkan di dalam solat Jumaat sekalipun. Patriarki ini adalah sebuah sistem di mana lelaki memegang tampuk kekuasaan dan dominan dalam pentadbiran, manakala wanita ialah orang bawahan. Sistem pemerintahan patriarki meletakkan lelaki sebagai jalur utama dalam mewarisi tampuk pemerintahan. Lelaki berkuasa bukan saja dari segi politik, tetapi juga moral dan mempunyai hak keistimewaan dalam perundangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, yakni ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap
Orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Muslimin sekalian, berdasarkan fatwa yang telah diwartakan pada tahun 2014, jelas menyatakan fahaman liberalisme dan pluralisme adalah agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam, dan kepada mana-mana individu yang berpegang dengan fahaman ini hendaklah segera bertaubat. Mimbar ini juga mengingatkan dan menyeru kepada segenap rakyat Selangor agar menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 13 November 2018 untuk mengekang fahaman dan ideologi yang sesat seperti fahaman liberalisme ini. Mimbar juga ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar senantiasa menghormati hukum syarak dan keputusan fatwa yang diwartakan di negeri yang penuh ihsan ini. Pemikiran Islam liberal adalah jelas sebuah pemikiran yang bercanggah dengan syariat Islam dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Landasan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dalam urusan akidah mengikut neraca Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikah adalah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab lainnya. Sedangkan tasawuf pula adalah mengikut Imam Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. 3 asas inilah yang sudah lama dipegang oleh umara dan ulama di Selangor sejak berzaman. Semoga kita semua istiqamah dengan pegangan ini. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati tausiah berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa fahaman liberal adalah menyeleweng dan bercanggah dengan akidah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana asasnya ialah akal dan logik semata-mata serta menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, umat Islam hendaklah menolak fahaman liberalisme secara mutlak, bahkan konsep ini ditolak juga dalam agama-agama yang lain. Yang ketiga, umat Islam boleh ditimpa musibah atau bala bencana sebagaimana umat terdahulu yang musnah dan dilaknat kerana menokok tambah dan mereka-reka perihal agama mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ittaba'al khalqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang adanya. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Al-Mu'minun ayat 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.